Selepas kita boost post, kelebihannya ialah selepas 24 jam, contoh kita letak bajet kita RM50 kan. Okey. Selepas 24 jam kita tengok kita dah spend RM10, nampak tak ada hasil. Ataupun kita dah spend RM20, nampak tak ada hasil. Nampak maknanya ada sesuatu yang tak kena dengan iklan kita. Jangan risau, boleh terus potong. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton. Seperti biasa bersama saya Cikgu Shibli dari Saiful Nang Academy. Akan saya kongsikan pelbagai tips-tips dan perkongsian menarik tentang social media marketing. Jadi hari ini saya nak kongsikan macam mana kita nak buat Facebook Ads. Ini tutorial Facebook Ads yang paling simple dan paling mudah dibuat. Ini permulaan bagi sesiapa yang baru-baru nak buat Facebook Ads. Cuba cara ini dulu sebab ini yang paling simple, paling cepat. Dia sebenarnya dalam Facebook Ads ni memang ada banyak teknik-teknik ataupun cara-cara setting yang sangat ada advanced, medium dan ada lagi complicated. Tapi hari ini saya yang tunjukkan very simple. Okey. Baik, ini adalah page Saiful Nang Academy. Jadi sekarang tips untuk memulakan Facebook Ads ni, untuk kita nak buat Facebook Ads, pertama sekali kita mesti ada Facebook page dulu. Macam sekarang ni kita tengok, ini adalah page daripada Saiful Nang Academy. Okey. Jadi apa yang saya nak kongsikan ialah pertama sekali sebelum kita nak buat iklan. Jadi kita sini kau tengok ada banyak posting-posting, ada kelas smartphone, ada pelbagai kelas kita. Jadi saya nak kongsikan macam mana kita promote iklan kita. Very simple. Pertama sekali yang saya akan cari, kita akan cari iklan ataupun posting yang mempunyai engagement yang baik. Maknanya walaupun tanpa ada boost post, sudah ada banyak orang share, banyak orang like dan juga banyak orang komen. Penting sebenarnya kita cari posting-posting yang mempunyai good engagement. Sebab apa? Cost Facebook Ads kita akan semakin rendah. Okey. Jadi yang ini saya tengok, minggu ni kita ada kelas Smart Asas Fotografi. Jadi kita tengok ini nampaknya posting yang ini, dia mempunyai engagement yang baik, nampak sampai 41 share daripada sini. Jadi ini adalah posting yang baik untuk kita boostkan. Selepas kita sudah pilih posting yang kita mahu nak boostkan ni, so kita tekan, kau tengok pada bawah ini, ada butang boost post. Tekan pada boost post ini, dia akan keluar macam ini. Apa yang kita kena buat? Pertama sekali, ada dua benda yang dia akan tanya. Nak orang engage pada posting kita ataupun nak orang message kita. Tapi saya galakkan untuk orang buat engagement. Maknanya engagement maknanya orang like. Kita nak galakkan orang tengok post ni, orang nak like, orang nak baca, orang nak komen dan orang nak share. Daripada situ dia akan create lebih banyak leads kepada kita punya iklan. Itu yang pertama. So jadi kita pilih yang nombor 1. Seterusnya dia akan tanya audience. Audience ni ialah bermaksud kepada siapa iklan kita ni nak dihantar. Dia ada beberapa pilihan. Saya tunjuk yang contoh dulu. Yang pertama kita tekan pada butang edit ni. So tekan edit. Baik. Ada beberapa perkara yang anda perlu tahu sebelum kita buat iklan ni. Yang pertama, dia akan tanya gender. Adakah iklan kita ni untuk semua gender ataupun lelaki sahaja ke atau perempuan sahaja, bergantung pada produk kita. Yang kedua, dia akan tanya pada umur. Jadi kalau macam kita punya kelas fotografi ni, asas fotografi, kebiasaannya 18 tahun tu tapi biasanya umur-umur nak belajar kamera ni dia sampai 35 tahun lah. Dia tak sampai ke umur-umur 40-an ni, jarang. Kebanyakannya dalam range budak-budak muda dan bayi-bayi saya. Itulah kan. Jadi seterusnya dia akan tanya tempat. Kalau dulu kita punya kelas secara fizikal di Bangi, jadi biasanya ke tempat orang kena datang kelas. Jadi bila orang datang kelas, saya akan letak tempat, contoh kita akan target orang-orang di sekitar Lembah Kelang lah, Shah Alam, Seremban sebenarnya masih tak jauh daripada Bangi. Kemudian Nilai, Ampang. Tapi sebabkan sekarang ni kita buat kelas online, jadi target saya pada seluruh Malaysia. Dan saya tambah pada Singapura
dan juga Brunei. Jadi sekarang ni kelas kita ni kelas online, jadi kita dah tak perlu nak target di sekadar di Lembah Kelang saja, kita boleh target di seluruh Malaysia, malah di negara-negara yang menggunakan bahasa Melayu seperti Singapura, Brunei. Okey, malah kalau berani boleh buat ke Indonesia juga, tapi Indonesia mungkin ada language barrier sikit. Jadi tadi kita dah tetapkan gender untuk iklan kita, iaitu macam iklan saya ni kita buat semualah lelaki dan perempuan semua sesuai. Kemudian kita dah tetapkan umur. Yang ketiga, kita kena tetapkan tempat, di manakah lokasi bakal-bakal peserta ataupun klien kita. Okay. Yang ketiga, seterusnya kita kena tetapkan adalah apakah yang mereka minat. Di sini kita boleh, jadi kita kena target mereka yang minat digital photography. Nampak? Di situ kita ada nampak dia ada 3 perkara. Kalau kita tengok dekat bawah ni, dia akan tanya digital photography, adakah dia belajar digital photography, dia bekerja sebagai seorang digital photography, ataupun dia ada interest. So kita ambil interest, mereka yang meminati, mereka yang ada minat dengan digital photography. Okey, yang menariknya dengan Facebook ni, Facebook Ads ni, selepas kita pilih letak satu interest, kemudian kita pada browse dan kita nampak suggestion, kita ada macam-macam cadangan yang diberikan. Jadi kita boleh letak cadangan-cadangan yang diberikan Facebook lah, bersesuaian dengan kita punya iklan. Okey, seterusnya kita tekan pada butang save. Okey, so dah selesai. Kita dah tetapkan tadi kita punya gender, iklan kita nak lelaki atau perempuan ataupun kedua-duanya. Kemudian kita setkan pada umur, dan kemudian tempat, maknanya di manakah dia lokasi bakal pelanggan kita. Perkara keempat yang kita perlu letakkan adalah minat. Jadi kalau macam kelas basic fotografi ni, mestilah kita kena cari orang yang ada meminati digital fotografi. Okey, yang seterusnya kita nak tengok ialah seterusnya kita nak tetapkan bajet. Okey, ini sangat penting. Paling penting ni end date. Kadang-kadang ramai di kalangan kita lupa nak letak end date, so letak credit card, tahu-tahu iklan tu berjalan tak henti-henti, tiba-tiba akhir bulan dapat bil sampai 2-3 ribu. Okey, jangan sampai anda lupa letak end date ni. Okey, jadi berapa hari kita elok buat iklan? Sebaik-baiknya sekurang-kurangnya 3 hari. Okey, tetapi bagusnya dengan Facebook Ads ni, dalam masa 24 jam kita dah boleh nampak hasilnya. Okey, so jadi hari ini saya buat sehingga 5 hari sebagai contoh. Dan kemudian ini total budget. Maksudnya dalam 5 hari kita akan spend sebanyak RM30. Jadi sehari cuma RM6. Jadi ini kelebihan Facebook Ads. Kita boleh mula dengan bajet yang sangat-sangat rendah. Saya galakkan jika anda pertama kali baru buat, jangan pakai iklan tinggi-tinggi. Okey, pakai yang sikit-sikit ni, dan kita lebih kepada anda nak faham bagaimana Facebook Ads ni berfungsi. Jadi kalau macam ni, kalau kebiasaannya saya letak sehari, kalau 5 hari ni biasa sehari RM10 ataupun RM15. Jadi kita cuba buat RM50. Jadi sehari RM10. Jadi ini orang kata kelebihan Facebook Ads. You can start with small budget. Okay. Jadi kemudian dah siap, kalau dah pilih apa yang kita mahu, dan yang terakhir dia akan tunjukkan payment ni ada cukai, ada cukai RM3, total kita kena bayar RM53. Dan yang terakhir, dah kalau anda berpuas hati dengan setting semua, tekan pada boost post. Kat mana boost post ni? Okey, sekarang kita tekan pada butang bahagian bawah kanan ini, ada butang namanya boost post. Jadi kita tekan di sini. Okey, very simple. Selepas kita boost post, kelebihannya ialah selepas 24 jam, contoh kita letak bajet kita RM50 kan. Okey, selepas 24 jam kita tengok kita dah spend RM10, nampak tak ada hasil. Ataupun kita dah spend RM20, nampak tak ada hasil. Nampak maknanya ada sesuatu yang tak kena dengan iklan kita. Jangan risau, boleh terus potong. Itu Facebook Ads. Jadi kita rasa ini tak bagus ni iklan ni. Ada kita buat kita rasa okey, tapi bila kita buat tengok tak kena. Jadi kita boleh stopkan iklan kita. Jadi Facebook cuma charge sebanyak RM20 saja. Dia tak charge RM50 pasal iklan kita cuma berjalan 2 hari. Ini clear. Jadi dan kemudian kalau kita buat iklan Facebook Ads ni, kemudian kita rasa baguslah iklan ni, banyak pula inquiry masuk. So kita boleh edit iklan ni, dan kemudian kita boleh tambah bajet. Jadi inilah sebenarnya kelebihan Facebook Ads. Jadi pertama sekali,
cari posting ataupun posting iklan kita yang paling engaging. Maknanya cari iklan yang paling ramai orang like, ramai orang share. Yang kedua, kita buat boost post. Dekat boost post ni ada 4 perkara yang kita perlu setkan, iaitu pertama sekali dia punya umur. Yang kedua adalah gender, lelaki ke perempuan. Yang keempat, dia punya tempat, kat mana pelanggan kita. Dan yang seterusnya adalah apakah minat mereka. Okey, contoh kalau anda jual properti, mana boleh target orang-orang yang minat properti. Okey, ini 4 faktor yang perlu kita tahu sebelum kita buat Facebook Ads. Seterusnya, kita setkan bajet kita. Bajet boleh serendah RM6, RM4 sehari, sangat-sangat rendah. Kemudian saya galakkan bermulalah dengan RM10 ataupun RM15 dulu. Mula dengan jumlah yang agak besar sedikit. Okey, tapi bergantung pada bajet. Kalau rasa jangan terus mula sampai RM50 sehari. Jangan, start dulu. Kalau awak baru belajar, mula dengan jumlah yang kecil dulu. Kemudian awak sebaik-baiknya set sebanyak 5 hari ataupun seminggu. Kemudian setiap hari pastikan kita kena monitor Facebook Ads kita. Kemudian lihat ada hasil ke tak ada hasil. Kalau tak ada hasil, awak boleh stop ataupun awak boleh edit awak punya ads tu. Kalau tak ada hasil, kalau ada hasil, tambahkan bajet. Jadi sangat mudah, sangat simple. Ini kelebihan menggunakan Facebook Ads. Ya, baik. Jadi itu dulu untuk perkongsian saya kepada video kali ini. Harap-harapnya boleh oleh manfaat. Dan jika anda rasakan video ini bagus, jangan lupa untuk sharekan video ini. Alright. Jadi itu dulu untuk perkongsian kali ini. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh tanyakan di ruangan komen. Dan apa juga cadangan yang anda nak saya kongsikan dalam video seterusnya, juga boleh kongsikan di ruangan komen. Jangan lupa untuk share, like dan follow kami di Saiful Nang Academy. Terima kasih dulu untuk video kali ini. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.